Gaji MBB Ambassador sebulan naik RM500 tau. Dan ini bukan gimmick. Saya ulang sekali lagi ya. Ini bukan gimmick. Tugas MBB Ambassador ni bantu memperkasakan orang awam dengan maklumat kesihatan terkini supaya mereka ni boleh buat keputusan sendiri terhadap masalah kesihatan yang mereka hadapi sekarang ni. Dengan maklumat yang kita berikan, kita telah buka ruang untuk mereka memilih dan buat keputusan yang tepat berdasarkan servis dan produk MBB itu sendiri. Semasa kita ubah hala tuju mereka yang memerlukan khidmat kita juga bantu ubah hala tuju status kewangan kita. Saya berikan 2 contoh sahaja dulu. Ini Puan Fat, ini Tuan Khairi. Mereka dua ni adalah klien MBB dan mereka pernah rasa apa yang klien MBB rasa sekarang. Puan Fat mulakan kerjaya sebagai MBB Ambassador pada bulan 11 2022, manakala Tuan Khairi pada bulan 9 2023. Boleh tengok dekat sini pendapatan bulan pertama daripada orang ni. Puan Fat bulan pertama buat RM180 sahaja, manakala Tuan Khairi buat RM250 sahaja. Memang nampak sikit, tapi bab duit mereka orang ni tolak tepi dulu. Sebab mereka tahu rasa macam mana sakit kena GGA ni. Yang penting klien boleh recover dengan cara yang betul. Mereka orang ni ECG tu tak payah cakap dah, berkali-kali. Ubat dengan suplemen, dah boleh buka farmasi dekat rumah. Segala jenis coach pemakanan semua dah ikut. Last kali jumpa Alfai, lepas tu praktis MBB tu, baru boleh recover. Sebab tu mereka ni percaya dan nak tolong yang ada masalah ni bersungguh-sungguh. Buat MBB Ambassador ni, dia bukan kerja senang. Kena ada komitmen untuk bantu keluarkan klien tu daripada stage sakit kepada stage sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, bantu mereka yang ada masalah kesihatan gastrik ke anxiety ni. Kita boleh tengok nah, ini pendapatan bulanan Puan Fat, RM11,000 Malaysia sebulan. Dan ini pendapatan Tuan Khairi, RM3,000 sebulan. Nampak seronok kan? Tapi itu bukan keseronokan sebenar. Keseronokan sebenar adalah bila Puan Fat dan Tuan Khairi ni membentuk komuniti yang peka dengan maklumat kesihatan terkini supaya mereka ni boleh jaga orang sekeliling pula tau. Dan itu adalah keseronokan sebenar. Kesimpulan dia adalah MBB Ambassador ni bukan kita hanya nak buat duit. Bukan. It's about making a difference. And yes, the rewards are real, tangible and waiting for you. Saya sendiri yang design program MBB Ambassador ni untuk memperkasakan orang awam. Pada masa yang sama, kita memperkasa status kewangan kita. Yang saya percaya dan telah terbukti oleh Puan Fat sendiri mampu menandingi dan lebih pendapatan hakiki kita. Akhir sekali, saya nak tanya, dah bersedia untuk bantu ubah hala tuju kesihatan mereka yang memerlukan produk dan khidmat MBB ni? Pada masa yang sama, ubah masa depan kewangan kita. Kalau ya, selamat datang ke MBB Ambassador. Untuk hubungan antara makan daging dengan risiko kanser ni, terutama risiko kolon, risiko masalah usus besar lah, boleh. Okey Ustaz, sebelum saya tengok untuk Ihsan Berjaya dulu, saya jawab soalan dia. Waalaikumsalam. GJ boleh ambil susu kambing fresh, maksudnya lepas perah, lepas tu panaskan dan minum, boleh ke? Dia senang je macam ni ya. Senang saja. Kita tak perlu fikir susah pun. Untuk orang Southeast Asia, orang Melayu kita ni terutama yang berkulit sawo matang ni, kita tak ada kebolehan untuk nak digest susu secara proper. Sebab kita kurang enzim laktis. So, apa saja jenis susu sebenarnya kita kurang sesuai untuk minum. Kalau untuk kepastian bab ni, okey, boleh buat untuk ujian food tolerance test. Dekat MBB Diet Center kita buat ujian food tolerance test. Kita boleh tengok apa makanan yang spesifik sesuai dengan kita. Dia ada test ni secara spesifik kita boleh buat. Okey. So mungkin untuk MBB Diet Center, orang nak tanya berapa ringgit, apa semua kos dia macam mana. Okey, macam ni. Untuk MBB Diet Center, kita buat untuk consultation fee sahaja untuk peringkat permulaan ni, supaya kita boleh tahu apa problem yang dihadapi dengan detail. Lepas tu kita boleh karang plan untuk nak menyelesaikan masalah tu
datang saja dulu RM89 sahaja. RM89 sahaja untuk consultation fees pada peringkat awal selama 45 minit, dan kita akan bagi report detail selepas consultation tu. So lepas ni boleh tengok macam mana apa yang kita nak buat. Okey, baik. So kita tengok untuk macam mana dah turunkan level protein yang tinggi dalam badan, naik kencing kan maksudnya. Ke dekat hati, bacaan hati ke macam mana? Okey. Berapa banyak daging dah boleh diambil? Okey, kita lompat sikit, kita pergi jawab soalan untuk Zainab Muhtar ni lah. Report check. Okey, banyaknya soalan. Memang harga mahal, kita buka harga mahal lah. RM89 45 minit kita bersembang. Saya akan explain dengan detail satu persatu. Macam mana jadi gini, macam mana jadi ni, macam ni. Lepas tu kita akan bagi sekali report pelan apa yang perlu kita buat untuk selesaikan masalah tu. Okey, baik. So kalau nak datang ke MBB Diet Center, minta buat appointment dengan dietitian masing-masing lah. Saya pun lupa tag screen. Minta maaf. So tak sabar. Puan Hana. Puan Hana datang. Puan Hana kita set untuk tengah hari. Okey. Saya hari Rabu, saya akan ada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Okey. So minta yang mana free tu hari sekian-sekian 4 hari ni boleh set untuk appointment dengan dietitian masing-masing lah. Okey, baik. So ada soalan untuk berkenaan makan daging. Okey. Berkenaan makan daging untuk harian, jumlah dia sebenarnya kita based on kita punya protein intake berdasarkan kita punya cara kehidupan seharian. Cara kehidupan seharian. So kalau kira-kira tu RM89 45 minit kot. Kita bagi report lagi lepas tu. Ambil report. Ni dia. Siap sikit saya akan bagi reference sekali, rujukan sekali. Maksud ni saya ambil pada mana. Okey, ni rujukan ni sekali bagi. Okey, berapa daging? Itu dia cakap soalan orang. Berapa kilo? Untuk manusia nak mengekalkan jumlah otot dia, tak mau bagi hilang, terutama yang hidup sedentary ni, dia memerlukan sekurang-kurangnya 1.5 gram ke 2.2 gram sehari jumlah protein untuk 1 kilogram berat dia. Okey, contoh kalau berat dia macam 70 kilogram, okey, dia memerlukan sekurang-kurangnya, so kita ambil seorang tu berat 70 kg Bisa 70 kg to maintain muscle mass. How many Okey, saya bagi jawapan supaya semua orang lepas ni boleh rujuk benda. Bab ni berkenaan macam mana kita nak buat calculation berapa jumlah protein yang diperlukan seharian, saya akan letak pada kita punya e-book yang saya akan berikan sebentar lagi ya. So, kalau untuk seorang yang berat dia 70 kg, protein yang diperlukan adalah 112 gram sehari. Okey. Ataupun kalau dia workout, dia nak mengekalkan dan menambah dia punya jumlah protein seharian, dia perlukan 2.2 gram sehari. So bermaksud dia perlukan 154 gram of protein sehari. So untuk hanya mengekalkan berat otot dalam keadaan hidup sedentary, dia memerlukan sekurang-kurangnya 448 gram sehari. Kalau dia workout pula, dia memerlukan sekurang-kurangnya 616 gram sehari. Ni protein daging, daripada daging lah. So, orang kita kebanyakan yang lost muscle mass, hilang berat otot, berlakunya pertambahan berat lemak, dia sebab dia kurang makan daging. Nah, itu je. Okey. So, saya tengok balik apa untuk red meat ni ya. Okey. Kita kata semua orang faham untuk macam mana?
Okey, banyak sangat soalan ni, banyak sangat soalan Sat. Bagi saya satu-satu Okey, untuk makan daging ni kita kata dia seumpama satu tabu lah dekat, terutama dekat kita punya culture sendiri. Thank you very much. Yang mana makan daging ni orang kata menyebabkan berlakunya masalah, pelbagai jenis masalah kesihatan. Okey, thank you Takif. Okey, kita tahu protein ni, protein terutama lean meat, protein terutama red meat ni adalah satu sumber protein yang sangat baik. Dia kaya dengan kita punya zat besi, zinc, vitamin B12, vitamin D, selenium. Memang orang kata makan daging ni umpama makan suplemen lah. Dia memang sangat bagus. Dia ada vitamin larut lemak, A, D, E, K1, K2. Dia juga ada lemak sihat, which is satu makanan yang komplit sebenarnya untuk kita kekalkan kita punya kesihatan. Minta share live ni sekali dah bagi semua orang dapat manfaat. Okey. Dia kebanyakan orang bimbang bila ada kajian mengatakan makan daging ni meningkatkan berlakunya risiko berlakunya masalah kanser kolon, kanser usus besar. So kalau macam ni, apa yang kita perlu tengok adalah, tak seronok cakap duduk ni, rasa tak apa nak selesa. Okey. Kalau kita tengok betul-betul semua research yang dijalankan ni kebanyakan based on pemerhatian. Yang tu yang problem besar dia. Sebab problem dengan masalah kajian pemerhatian ni adalah dia hanya boleh menunjukkan hubungan, dia punya correlation, dan bukannya causation, penyebab. Yang tu punca masalah utama dengan kajian pemerhatian. Kebanyakan semua yang berkenaan dengan makan daging ni, dia adalah kajian based on pemerhatian, observation study. Problem dengan observation study ni adalah dia hanya menunjukkan correlation, iaitu hubungan, tetapi bukan penyebab. Dia bukan satu benda yang solid untuk nak mengatakan makan daging menyebabkan berlakunya masalah kanser sekian. Memang salah sekali. Sebab kalau kita bergantung pada kajian pemerhatian, macam saya kata tadi, dia ada confounding factor. Dia ada faktor yang mengelirukan. Contohnya, orang yang makan lebih banyak daging merah ni, dan kita tahu kebanyakan kajian ni dijalankan di luar negara, terutama Amerika Syarikat. Okey, orang kat sana kalau makan daging, confirm dia minum arak sekali, dia makan banyak karbohidrat, yang mana karbohidrat ni kebanyakan terdiri daripada tepung halus ni yang tinggi dengan gluten. So kita, orang-orang macam ni, dia ambil dia bawa masuk ke satu tempat, lepas tu dia bagi soalan, dia kata makan daging merah tak? Okey, makan. Dan kebanyakan daging merah dia ni bukan lean meat. Dia adalah contoh ada burger, sausages, yang tu pun dia consider sebagai red meat juga. So banyak confounding factor yang mengelirukan dalam kes ni. Okey. So kita boleh tengok lagi. Nombor 2, untuk dia ada low relative risk, iaitu kaitan yang lemah. Okey. Contoh macam peningkatan risiko sebanyak 17%. Okey. Walaupun ada kajian yang menunjukkan hubungan risiko relatif biasanya kecil. Contohnya peningkatan risiko sebanyak 17% ke 18% untuk kanser kolon adalah kecil berbanding dari risiko merokok yang meningkatkan risiko kanser paru-paru sebanyak 10 hingga 30 kali ganda. Okey. Keputusan dia tak konsisten. Kajian tentang daging merah dan kanser menunjukkan keputusan yang bercampur-campur. Jika daging merah benar-benar meningkatkan risiko kanser dengan ketara, kita sepatutnya melihat hasil yang konsisten pada semua ujian. Maksud, keputusan ujian ni dia berubah-ubah. Dia tak ada satu pun yang konsisten. Okey. Tak ada satu pun konsisten. Okey. Masalah dengan ingatan, pemakanan, dietary recall. Bermaksud, bila mereka buat kajian pemerhatian ni, kebanyakan orang tu bergantung dengan dia punya ingatan. Dia kena ingat balik apa dia makan dalam minggu lepas. Dia kena ingat balik. So yang ni jadi problem. Sebab tu dalam MBB ni kita buat
hantar gambar makan pada Dietech supaya kita tak ada masalah. Kita nak kena ingat balik apa yang kita makan dan apa yang trigger supaya kita boleh selesaikan masalah tu dengan cepat. So sekali ini saya tengok balik soalan. Oh, banyaknya soalan, ya Allah. Saat saya tengah tunggu download. Banyak ni. Okey, saya rasa berdiri tak seimbang. Adakah vertigo? Bagaimana untuk atasi sementara nak trial fight? Silakan trial fight. Kalau untuk berkenaan dengan vertigo ataupun telinga berdesing, yang kontrol kita punya balancing dan hearing ni, dia diakibatkan oleh gangguan pada bahagian dalam telinga kita, iaitu kita punya vestibular system dan juga kita punya cochlear. Histamine intolerance yang diakibatkan oleh masalah leaky gut boleh menyebabkan perkara gangguan pada dua benda ni. So, saya ada buat e-book mengenai hal ni secara terperinci. Saya bagi percuma sahaja, tak kena sekupang pun, cuma kena rajin saja. Pergi kepada mbbshop.com.my. Dekat situ pergi tekan button kat itu, dia akan pergi ke ruangan e-book. Dekat e-book tu saja kita cari apa vertigo dan tinnitus, kaitan dengan GGA. Dekat situ ada. Download saja dan baca dah. Saya explain dengan detail. Dekat kawasan tu free saja. Orang jual berpuluh ringgit, saya bagi free. Jual berpuluh ringgit pun information tak betul. Okey. Untuk komen sikit pasal daging cetakan 3D. Sekarang ini nampak macam dah berleluasa. Daging cetakan 3D ni mengarut. So tak payah makan. Tak payah makan. Dia kalau saya kata untuk penyebab kanser, daripada makan daging biasa, makan daging proses dengan makan daging cetak 3D ni, saya rasa daging cetak 3D dan juga daging proses ni sama saja risiko untuk berlakunya kanser. Nah? Problem. Tapi cara masak daging kena elok nah. Ya betul. Cara masak daging kena tepat, iaitu kita okey. Nah, ini penting. Soalan ni saya suka. Untuk orang Melayu ni, dia masak daging selalunya sampai kering. Jadi liat nak mampu. Iaitu antara satu cara masak daging yang salah. Tak sepatutnya kita masak daging. Cara sepatutnya kita masak daging adalah pastikan dalam tu dia masih moist. Walaupun ada color merah tu, dia sebenarnya myoglobin. Nak consider sebagai darah, tidak ada. Dia sejenis amino acid. Boleh makan, tak ada masalah. Sila makan. Jangan masak daging bagi kering. Jangan masak dia bagi hangui. Itu saja. Kita pun tak lalu nak makan. Jangan masak bagi hangui. Keluar tu dia ada macam arang-arang kat atas tu. Yang itu bersifat karsinogenik. Yang mana boleh kemungkinan sikit saja meningkatkan berlakunya masalah kanser. Sikit saja. Sebabnya kita boleh tolak tepi pun. Tapi sebab tak sedap kan, kita kata janganlah buat macam tu. Okey. Cik Wan, okey, kenapa orang GGA ni kena makan daging? Tuan-tuan, kalau tak makan daging apa kesannya? Okey, baik. Soalan Cik Wan ni saya sukalah. Okey, dia macam ni. Untuk orang yang ada masalah GGA, kita tahu dia punya penghasilan asid perut terganggu. Okey, penghasilan asid perut dia terganggu. Dan cara bila penghasilan asid perut terganggu, dia ada masalah dengan penghasilan penukaran enzim pepsinogen kepada pepsin untuk nak digest sebarang protein. Okey. Untuk tukarkan enzim pepsinogen kepada pepsin dalam perut kita, kita kena acidify kita punya perut dulu. Yang tu paling penting. Dan untuk nak bagi ni, nak bagi perut tu ada sedikit tambahan asid perut, membolehkan pepsinogen keluar dari pepsin, dia kena detect protein. Dan protein yang paling elok sekali adalah daging merah. Sebab tu untuk orang GGA ni saya pesan, bagilah dah makan daging, bagi setiap meal tu pastikan ada sikit daging, dah cukup dah. Sebab apa? Sebab untuk kita nak trigger proses acidify kita punya perut secara proper supaya enzim pepsinogen boleh tukar kepada pepsin, boleh digest protein tersebut, dan bila proses ni berlaku sahaja, dia akan membantu untuk kita punya pankreas dan juga empedu berfungsi normal. So bagi makanlah daging lah, dan dikaya dengan vitamin B12, iron, terutama untuk orang yang ada masalah anemia akibat masalah GGA ni. Kita tahu dia kekurangan vitamin B12, zat besi.
makanlah daging. Makan daging bab ni sangat-sangat membantu. Praktis dah. Sebab untuk orang yang ada anemia ni, memang saya kata makan saja daging, dia akan bantu. Okey, so kita tengok soalan. 55 kg berapa protein untuk orang perempuan? Just ambil 55 darab dengan 1.5. Kalau hidup sedentary, ambil 1.5. 55 darab 1.5. So kita tahu dah jumlah protein dia. Okey, saya kira dah. Saya kira. Okey, saya kira lah untuk female 55 kg. Kita ambil untuk 1.6 paling rendah sekali 88 gram sehari protein. So kalau dia ambil makan daging, kita pastikan ambil 352 kg protein. 352 kg protein. Tapi kalau kita dapat 150, so setengah pada jumlah ni okey dah, tak ada masalah pun. Kalau kita workout tu, kita ambil lah 352 kg protein, 352 gram, supaya dia boleh bantu kita punya recovery muscle dan bina lagi otot. Nah, itu sahaja. 352 gram sahaja. Kalau ambil 150 pun dah cukup dah, sebab kita ambil protein jenis lain juga pada masa yang sama. Nah. Okey, saya tengok soalan. Okey, dia jadi orang KL, Mora 89 ada Sagas kota off. Anxiety memang ada simptom badan gerak-gerak ke? Of course, ni orang panggil body tremor. Perkara ni perkara biasa, sebab kita punya CNS, central nervous system kita dah overload. Overload dengan CRH, dia memang akan jadi body tremor. Ini perkara biasa. Tu apa pula kesannya jika pengambilan daging secara berlebihan? Pengambilan daging secara berlebihan, problem yang akan jadi adalah, tak kata jadi problem apa, tak jadi problem apa sebenarnya, tak jadi apa pun. Orang kata akan meningkatkan masalah kardiovaskular apa semua, tak pun. Puak Inuit, puak ni kita tak tahu. Puak orang Melayu ni, bab sebab selain okey macam ni kalau kita tengok untuk kajian, puak Inuit duduk kat Antartika, puak Masai duduk dekat Afrika. Kita tak ada kajian spesifik lagi tau. Untuk orang Melayu ni makan daging banyak apa jadi? Kita tak boleh nak, sebab kita tak pernah buat kajian lagi. Kita banyak base kita punya kajian based on daripada luar. Kita tak ada lagi orang Melayu, ambil orang Melayu ni dalam 50 orang, lepas tu kita jamu kat dia makan daging dalam setahun. Tengok apa jadi. Kita tak pernah buat lagi. So untuk nak kata benda ni secara detail saya tak tahu. Kalau makan nasi kita tahu, sebab itu memang makanan ruji kita. Kita memang, orang Melayu ni dia special. Orang Southeast Asia ni special sebab kita ada banyak enzim amylase, berbeza dengan orang luar. Kalau orang luar makan nasi ni saja, contoh orang putih makan nasi saja, setahu tak makan daging kemungkinan boleh KO. Tapi kalau kita orang Melayu ni, kita memang dah makan nasi ni berkurun lah. Kita, kebolehan kita untuk digest starch, kanji ni memang sangat tinggi. So kita boleh hidup dan tempoh jangka masa yang sangat panjang dengan makan nasi saja. Okey. Saya tengok ada soalan tadi makan daging. Saya kerap makan daging tuan, darah boleh meroket pula. Meroket tak? Saya nak kena tahu. Saya kata macam mana tu, dia naik ke apakah? Saya kurang pasti. Tapi kita kena faham sikit dia punya detail lagi. Minta tap live, minta tap share lah. Share sekali live ni. Okey, kita kena tahu, untuk orang ada masalah GGA ni, dia berlakunya masalah leaky gut, keboleh-telapan usus hyper. Okey, pada peringkat permulaan dia makan daging, saya kata confirm dia akan trigger. Sebab apa? Sebab jenis protein separa tak hadam ni, kalau terlepas masuk dekat kita punya usus kecil, dia protein tak hadam ni berlaku kalau kita berlakunya kekurangan enzim pepsin dekat kita punya perut.
Okey, sebab kita tak mampu nak tukar pepsinogen kepada pepsin. Lepas tu lepas protein separat Adam ni, protein separat Adam ni dia boleh masuk kepada dalam kita punya saluran darah melalui bukaan kecil dekat kita punya usus kecil tu akibat masalah leaky gut ni dan trigger kita punya imun. Okey, ini cerita dia. So benda ni kebanyakan berlaku pada orang tua-tua. Orang tua-tua umur 50 atas, orang kata tua lah kan. 55 ke 60 kan, 70 kan. Yang selalu kita tengok waktu musim raya haji. Bila raya haji kan, mereka ni makan daging lebih sikit. Lepas tu ada sakit tengkuk lah, kerah tengkuk. Lepas tu ketak dada, tekanan darah naik. Sebab apa? Sebab dia ada dua. Satu, sebab dah lama tak dapat bekalan vitamin B12, vitamin D, iron. Sebab langsung tak makan daging, takut makan daging. Itu satu. Satu lagi sebab dia dah berlaku masalah leaky gut, yang mana membolehkan protein separat Adam ni masuk ke dalam dia punya bukaan lining dinding usus tu, trigger dia punya simptom. Itu cerita dia. Tapi kalau untuk orang yang tua ni, dia keep on workout, dia pastikan dia makan bagi betul, dia jaga usus dia betul dengan ambil suplemen MBB, insya-Allah dia makan daging memang takkan ada masalah dan boleh hidup lama. Nah, okey. So kita tengok soalan. Bang, apa soalan pada Tuan Raimi? Dalam MBB Half-Five Plus ada probiotik dan prebiotik tak? Prebiotik Half-Five saya ambil ni dia. Okey, yang ni prebiotik, yang ni mikrobal, probiotik. Dua beza, benda berbeza lah. Okey, baik. Okey, cara kiraan daging daging jom hidup ke tuan hak gerak. Daging hidup ni dia makan untuk body trimmer lah. Body trimmer lah, perkara biasa. Kalau hari tu ada Maulid Nabi, saya makan kambing masak kurma banyak. Kemungkinan bahan bukan kambing tu. Kemungkinan sebab kurma tu yang trigger. Kot dia letak santan ke, makan kentang sekali ke dalam tu. Boleh makan untuk benda-benda macam tu. Cuma kalau kita tak lama tak makan ataupun jarang makan, kita kena introduce pelan-pelan. Seperti contohnya seperti santan. Jangan pakai santan pekat tu. Cairkan dulu dengan air. InsyaAllah okey. Cairkan dulu dengan air. Kita makan. Lepas tu, okey, tak ada masalah. Kita pekatkan lagi santan tu next time. Kita rasa makan. Okey, tak ada masalah. Kita naikkan lagi, pekatkan lagi. Sampai kita punya limit tu dia kata bloated sikit lah. Okey, kita kurangkan balik. Maintain dekat situ saja. Dah okey sikit, baru kita naikkan. Sampai makan santan pekat betul. Itu saja. Dia tak ada masalah. Buat je macam tu nah. Okey. Tok buat paper kajian sendiri Tok, menarik ke kajian ni? Dia modal, dia kena ada modal. Tapi kalau untuk macam kita ambil family MBB macam Tuan Razman kan, Ramzan kan, yang memang dah duduk dalam ni, insya-Allah kita boleh buat. Kita ambil dah dalam 30 orang, kita try buat. Okey. Kalau time ni kita dah ada darah tinggi, okey, kami daging hari. Kawan saya makan daging kambing, BP jadi 200 sebab masalah usus. Itu saja. Untuk orang yang ada berkenaan dengan masalah darah tinggi ni, dia sebab high CRH, low cortisol. Untuk nak solve benda ni, dia high CRH, low cortisol ni boleh menyebabkan fungsi buah pinggang kita turun, eGFR kita menurun. Ini perkara biasa yang kita boleh tengok. Dan kalau benda ni terjadi secara akut, kita boleh tengok eGFR kita drop agak banyak. Tapi kalau dia drop agak banyak secara tiba-tiba, benda ni akut, dia akan boleh kembali normal balik lah, tak ada masalah pun. Cuma jangan bagi dia sampai jadi fibrosis, benda tu memang unreversible lah. So kalau untuk jadi masalah BP 200 ni makan daging, kita tengok dia makan daging dengan apa sekali. Makan daging dengan apa? Dia makan, dia ada masalah leaky gut, waktu dia makan, contoh dia makan nasi Arab. Nasi Arab dia bukan problem dekat dia punya daging. Kebanyakan orang GGA ni problem dengan berah panjang.
beras basmati ni tak kurang boleh makan sikit. Tukar beras basmati ni pakai beras biasa. Nah, insya-Allah dia okey. Jadi yang orang selalu probiotik microbial, tak tahu cuba tengok dekat kedai MBB shop. Dekat TikTok masa tak ada kot. Tengok dekat mbbshop.com.my. Thank you very much. Okey, ingatlah satu benda yang sebab saya lately ni banyak jumpa. Dia kata dia makan nasi kembung-kembung kan. Betul, atau tengok nasi dia tangkap gambar beras panjang. Okey, dia problem dia untuk ikatan beras panjang dengan ikatan gula beras pendek ni, ikatan beras panjang ni dia lebih complicated untuk urai berbanding dengan beras pendek. So ambil beras pendek, ambil saja nasi biasa. Kalau nak buat nasi Arab pakai saja beras biasa. InsyaAllah okey. So bukan kita tak mau makan beras panjang ni, no. Kita nak makan beras panjang ni, cuma introduce dia secara perlahan dalam kita punya diet. Dan kita punya keturunan pun mana pernah jumpa beras basmati ni. Kita jumpa beras basmati ni pun baru-baru ni saja kita makan. Nah. Okey, baik. So kita tengok soalan lagi. Saya ada darah tinggi, jadi bila makan daging naik dari baca biasa saya bila tak naik dari baca biasa bila tak makan. Okey, makan juga tuan. Introduce perlahan saja dalam kita punya diet. Itu saja. Introduce secara perlahan-lahan. Jangan duk makan daging proses. Jangan makan daging kotak, jangan makan daging proses. Makan daging lembu tempatan ni, insya-Allah dia okey. Okey. Okey, soalan dari Cik Wan. Untuk orang GGA ni, penting dia makan nasi dan lauk sudah cukup atau perlu juga makan apa ni? Juga makan serat. Makan serat ni memang ada antara core untuk kita punya kesihatan. Saya akan buat live berkenaan dengan serat. Kepentingan serat dalam kita punya diet ni nanti supaya orang faham kenapa perlu ambil off-fire ni. Sekarang saya keluar makan mesti order nasi goreng USA je. Okey ya tuan, lagi saya tak ada my enemy. So ambil bagi ni yang makan daging, pastikan makan daging. Makan daging. Saya orang ingat orang makan daging. Okey, so kita balik kita sambung balik kita punya topik tadi. Lagi orang dia kata duk makan daging. Okey, topik saya punya tadi kita sampai mana dah? Risiko kanser, masalah tu saya tahu untuk kebanyakan orang ataupun yang macam kita tengok kajian yang kita tengok kalau Malaysia KKM buat keluar kata makan daging ni bahaya. Dia sebenarnya based on daripada luar punya research. Bila based on pada luar punya research, dia kebanyakan adalah kajian melalui pemerhatian. Bila kajian melalui pemerhatian ni kita ada masalah. Sebab dia boleh cerita hubungan sahaja, correlation dan juga bukan punca. Kita boleh juga kata kalau macam ni, kita ambil orang dia dispute habis tau. Kalau based on kajian pemerhatian ni, kita boleh ambil untuk orang yang makan daging, kita ambil questionnaire. Dalam questionnaire tu kita siap-siap tulis makan daging berapa kali makan daging dalam seminggu apa semua. Lepas tu kita kaitkan bawah tu masalah kesihatan yang dia alami. Lepas tu kita letak sekali, ada belah kucing tak dekat rumah? Okey, kalau dia letak makan daging dan juga belah kucing, lepas tu dia ada masalah kesihatan kecil manis. Okey, kita boleh kata makan makan daging pada masa yang sama belah kucing akan berkemungkinan meningkatkan risiko berlakunya masalah kecil manis. Kita boleh buat juga. Dia benda ni tahu sebab yang ni adalah kajian pemerhatian. Kajian pemerhatian memang ada banyak masalah. Dia ada macam low relative risk, dia keputusan tak konsisten, kita akan ada masalah dengan dietary recall, faktor gaya hidup pun kena ambil juga. Kita kena tahu dia tidur pukul berapa, dia apa, selain pada daging dia makan apa lagi, dia minum arak tak, dia isap rokok tak. Benda tu kita kena ambil tahu. Okey. Itu sajalah. Dan orang tak tahu, dan kebanyakan orang bukan tahu pun beza daging proses dan juga
lean meat ni, daging real, orang kan tahu pun, terutama kalau macam orang mereka yang dah biasa dah makan daging proses, makan burger pun dia kata red meat juga. Okey, apa untuk makan daging proses macam sausage, macam burger, apa lagi, benda-benda yang berupa plate-plate ajaib-ajaib ni, yang tu memang dah confirm dah akan meningkatkan risiko berlakunya masalah kesihatan. Sama juga dengan merokok, memang dah confirm lah benda tu. So jangan makan benda macam tu lah, makanlah daging betul, makan daging merah betul, ini tak ada masalah. So satu persoalan, berapa banyak daging kita makan, consider kita dah terlebih makan. Saya ambil mudah saja. Kalau keperluan untuk manusia mengekalkan berat badan, mengekalkan berat otot, dia memerlukan 1.8 gram ke 2.2 gram sehari protein ni. Kalau dia ambil double daripada itu, contoh dia ambil sehari 4.4 gram protein. Lepas tu dia maintain saja benda tu dalam tempoh 2 tahun. So lebih kurang sehari dia makan 1 kilo daging. Iaitu kemungkinan kita consider sebagai terlebih makan daging, dan itu mungkin akan menyebabkan berlakunya masalah kesihatan. Siapa boleh maintain makan 1 kilo daging? Orang kaya kot, sehari RM30. Apa habis duit makan daging? Ui, kaya dah. Okey, so tengok. Orang ada darah tinggi, okey ke makan daging? Saya kata tak ada masalah, makan saja, makan. Okey, kalau takut untuk makan daging ni, kata dia ada tyramine lah apa semua kan. Apa kata buat keluar satu research paper yang mengatakan secara jelas dan bukannya secara causation, yang mengatakan makan daging akan menyebabkan berlakunya masalah tekanan darah tinggi. Kalau dikata disebabkan oleh tyramine, okey, kita kata mudah saja. Tyramine dia akan menyebabkan kita punya, kalau ada masalah leaky gut, dia akan trigger kita punya mast cell activation. Dia akan trigger kita punya mast cell menghasilkan histamin, leukotriene, apa semua thermometer factor, yang which is adalah stres pada tubuh badan, akan meningkatkan kita punya CRH, akan meningkatkan paras kortisol. Kalau paras kortisol kita tak mencukupi, dia akan trigger untuk masalah darah tinggi sementara waktu. Itu betul. Okey, so untuk King Kong hijau yang minta explain kopi pre and post workout, dia macam ni. Kan kalau kita minum kopi ni kan, kita minum kopi, dia akan meningkatkan paras kortisol kita dalam tubuh, which is satu benda yang okey lah. Orang tu akan rasa selesa, orang tu akan rasa energetic. Sebab apa? Kortisol dia inhibit kita punya mast cell degranulation, which is bila kita minum kopi tu, dia mengurangkan rasa letih lepas kita workout. Dan pada yang sama juga, akibat kita inhibit kita punya mast cell, dia akan membantu kita punya recovery cell dan recovery kita punya otot. Sangat bagus. Tu untuk orang kata nak workout, minum kopi pre dan post workout memang sangat bagus. Waktu pre kita boost kita punya energy, so kita rasa kurang letih. Dia macam macam ni, faham tuan? Ada juga sekolah yang mengatakan untuk nak workout, untuk tak boleh ubat, tak boleh beli ubat. Okey, contoh macam untuk orang yang alah terhadap exercise, orang GGA ni kan, dia bila nak workout dia makan cetirizine. Waktu bila workout memang tak trigger, tapi dia tak boleh push lebih lah, sebab dia punya histamin tak boleh nak keluar. Bila histamin tak boleh keluar, ini cerita lain lah, tak apalah, tak ada kaitan, saya melalui. So kalau untuk macam kopi ni, bila kita minum awal, dia meningkatkan paras kortisol kita, bagi kita rasa lagi ada strength lah. Boleh kita workout, habiskan kita punya set. Lepas tu habis saja workout, kita minum lagi kopi ni, boost lagi kita punya paras kortisol, kita rasa steady lah badan tu, tak rasa letih, kita boleh terus buat kerja lain. Tapi problem dia kalau kita buat macam tu dengan kerap, kalau kita buat problem tu dengan kerap, kita takut kita burn kita punya adrenal gland lah. Bila kita burn kita punya adrenal gland, kita jadi masalah adrenal fatigue ataupun insufficient
adrenal insufficiency, kita tak boleh nak masukkan paras kortisol yang mencukupi dan kita akan trigger simptom lepas tu. Itu tak apa nak gam lah. So kalau nak buat macam tu, macam apa, dia perlukan cycle lah. Cycle, ada masa yang kita on untuk kopi, ada masa kita tak on untuk kopi selama beberapa minggu, supaya kita boleh reset balik kita punya badan. Okay, so itu saja kot untuk logik akal dia, Tuan Farhan. Minta explain kopi asal orang darah tinggi boleh tak minum kopi? Macam saya maklumkan, bila kita minum kopi, okey, contoh saya ambil. Okey. Jadi ini macam kopi MBB, ada satu boost, ada satu relax. Relax ni campuran ashwagandha. Yang ni dia campuran dengan tiger milk mushroom. Okey, persoalan dia dekat sini. Sebab apa saya buat yang ni, kopi ni untuk beginner dan kopi ni untuk yang peringkat advance. Kenapa orang beginner tak boleh minum untuk relax ni? Sebab dia ada ashwagandha. Yang ni ada tiger milk mushroom. Okey, sifat ashwagandha ni, dia adaptogen. Bila adaptogen, dia akan meningkatkan kita punya paras kortisol. Okey, tak apa. Satu kafein, satu ashwagandha. Dua-dua ni akan meningkatkan paras kortisol. Kalau untuk orang yang ada masalah dengan penghasilan kortisol, minum ni sahaja confirm trigger. Wajib dan pasti akan trigger. Sebab untuk nak meningkatkan paras kortisol, kita kena ada CRH. Okey. So kalau contoh macam ni, CRH kita akan trigger kita punya kortisol. Tapi kalau kita punya kelenjar adrenal tak boleh nak menghasilkan paras kortisol yang mencukupi untuk dengan apa yang kita ambil, dia drop kan. So kortisol kita akan pump lagi banyak. Dia pump lagi, CRH ni akan pump lagi banyak. Problem ni dekat sini. Sebab CRH ni bersifat anxiogenik. Bila dia bersifat anxiogenik, dia akan create masalah anxiety disorder. Dan CRH ni kita tahu dia boleh bind kepada kita punya mast cell untuk trigger penghasilan histamin, prostaglandin, leukotriene, timbulin necrotic factor, interleukins, yang mana semua tu ejen radang. So benda ni kita tak, untuk peringkat beginner tak sesuai. Tapi yang ni peringkat ni sesuai. Sebab apa? Sebab tiger milk mushroom, extract tiger milk mushroom ni, dia memang guna untuk inhibit kita punya penghasilan histamin. Sebab tu orang kata untuk orang sesemak, okey, ambil tiger milk mushroom, kan dia recover dia sesemak, recover dia punya asma. Sebab tiger milk mushroom sifat dia macam ubat antihistamin. Antihistamin natural. So bila kita ambil ni saja, okey, tak ada masalah lah. Itu untuk beginner ambil kopi ni, tak ada masalah. Untuk advance baru boleh ambil ni, baru dia relax. Itu je. Untuk orang kata macam ashwagandha ni, untuk orang masalah anxiety disorder, membohong. Sebab saya try banyak kali dah, sangat-sangat tak sesuai untuk orang ada masalah anxiety disorder. Tapi kalau ada masalah anxiety saja, okey. Untuk ada anxiety disorder yang duk fikir, otak laju fikir macam-macam idea lah apa semua kan. Takut sana takut sini, tak boleh pergi jumpa orang ramai, jangan sesekali ambil ashwagandha. Ashwagandha akan buat simptom lagi buruk. Confirm jadi lagi buruk. Dia logik dia bersifat adaptogen. Dia meningkatkan paras kortisol. Kalau orang tak boleh menghasilkan paras kortisol, CRH dia akan tinggi. Bila tinggi, yang ni akan trigger simptom. Itu je logik dia dekat situ. Sama juga untuk orang masalah darah tinggi. Kalau orang minum orang masalah tekanan darah tinggi, kita tahu wajib dan pasti CRH dia tinggi. Wajib dan pasti. Kalau tidak, macam mana tekanan darah dia nak tinggi? Dia wajib dan pasti CRH dia tinggi. CRH dia tinggi sebab penghasilan kortisol dia rendah. So bila dia minum kopi sahaja, terutama yang ada kafein yang sangat tinggi, minum sahaja confirm trigger. Sebab dia tak boleh menghasilkan paras kortisol yang mencukupi. So soalan ni kita tengok So saya tengok
Okay, Tuan Hans maklumkan. Thank you very much. Thank you very much. Okay, so kita tengok untuk soalan daripada Tuan Hans. Macam mana nak cure adrenal fatigue, Tuan? Solusi dia saya boleh bagi, tak ada masalah. Tapi kalau macam, kita kena tengok lah. Kalau macam dekat di MAB Diet Center tu, kita bayar RM89 main sembang saya 85 minit. Saya sekarang bagi detail macam mana nak selesaikan masalah anxiety, masalah adrenal fatigue ni. Ikut based on kita punya simptom. Tapi kalau kita tengok betul-betul, kita kena check kita punya IgA dulu. Kita tengok level IgA kita, dan kita kena tengok level IgE. IgA ni bermaksud kita punya immune system kita dekat kita punya mucosal layer, dekat kita punya usus kecil. Dia okey tak okey. Kalau kat situ ada problem, kita check dengan IgE pula. IgE ni bermaksud kita dah ada alahan dengan makanan apa-apa saja kita makan. Then kalau itu baru kita check kita punya paras kortisol. Kalau paras kortisol kita tinggi, bermaksud kita dah start dah ada masalah dengan kita punya penghasilan CRH. Bermaksud CRH tu tekan, kita punya minyak tu sentiasa tekan. Kalau kita ada masalah dengan low kortisol pula, bermaksud dia tekan habis meter dah. Dia tekan habis meter, dan yang tu yang trigger kita punya anxiety disorder. Dan kita akan tengok juga kita punya jumlah otot dekat kita punya tubuh badan. Dekat situ kita akan karang plan untuk workout. Nak karang plan untuk workout, kita tengok simptom kita pula. Kita boleh tak lari, kita boleh tak jogging, pace berapa kita boleh pergi, angkat berat, berapa banyak kita boleh angkat berat. Dari situ baru kita plan macam mana kita punya pemulihan balik. Sebab kita nak apa macam mana sekalipun, kita nak kena rawat usus. Dan rawat usus, dah kurang sikit stres, CRH kita kembali sedikit normal, hypothalamus kita kembali sedikit normal, penghasilan kortisol kita dah kembali sedikit normal, dan baru kita plan balik macam mana kita nak buat otak secara proper. Bila kita dah buat otak secara proper, dengan jangan lupa untuk ambil vitamin D dan vitamin B, baru kita boleh proceed next stage untuk nak selesaikan masalah adrenal fatigue ni. Itu je. Pelan-pelan benda ni. Dia GGA ni dia bukan macam demam. Sebab orang duk ingat ambil Alpha ni, lepas tu makan MBB ni dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu terus okey. Tak, benda ni bukan demam. Dia masalah dengan kita punya hypothalamus dalam kepala otak kita ni, dengan kita punya kelenjar adrenal atas bawah pinggang ni dah burn out. Disebabkan oleh masalah usus. Benda ni nak repair takes time. Sebab nak jadi pun dia makan tahun. Nak repair pun confirm makan tahun ataupun makan bulan paling laju pun. Okay. So kita tengok soalan. Thank you very much Puan Hana. Thank you very much. Okay. Sebenarnya saya minum kopi sampai pumping hari. Kenapa ya? Sebalik gigat. Cycle dia makan 2 minggu je. Ingat sehari 2 je. Sebenarnya okey saja minum kopi. Saya dengar sebab main Google saya. Betul. Ada banyak sebab kalau macam untuk orang buat suplemen kan, saya tak boleh lari. Bermaksud kalau macam saya keluarkan apa-apa produk saja, klien ada akses direct kepada saya. Yang itu problem, saya tak boleh lari. Kalau macam untuk orang lain, siapa-siapa saja yang buat suplemen dalam dunia ni ataupun kat Malaysia, mana boleh direct dengan token? Tak boleh direct dengan token. Habis kuat direct dengan seller, itu pun seller dia setakat jual saja. Seller dia tak peduli pun, ambil mati pun tak peduli. Kita lain. Kita apa-apa saja masalah, dalam kotak tu pun ada nombor telefon saya, direct saya terus. Apa-apa saja orang boleh kacau saya terus, nak maki hamun apa semua. Sebab tu saya kena pastikan apa yang saya keluarkan ni menjadi. Sebab tu saya tak keluar benda-benda pelik-pelik, macam inci oil ke. Dia okey, tapi untuk orang sihat lah, untuk orang sakit tak sesuai. Apa orang kata benda-benda yang bersifat prebiotik pada soya ke, tak boleh, tak sesuai. Probiotik soya, untuk ashwagandha, herbs ni kan, untuk moringa. Sebab kita dah try dah semua benda, dia tak boleh, dia kena dosage dia kena kecil betul. Baru okey. Tapi kalau dia kata dosage dia besar, ambil memang confirm trigger. Okey, Bos, apa saya lepas minum air auto rasa nak buang kecil? Kemungkinan minum air tu dia create pressure gas,
dia trigger kita punya penghasilan kortisol, then kita rasa ada keperluan untuk nak buang air kecil sebab dia trigger kita punya sympathetic dominant. Itu saja. Kita rasa dia trigger mode flight or flight, automatik kita nak kena kencing. Automatik dia akan rasa macam tu. So untuk orang yang ada masalah rasa nak kencing waktu malam semua kan, ingat sebelum tidur minum air dulu, urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, insya-Allah boleh tidur tak kencing waktu malam. Kalau tidak dia nak pergi toilet tu 3, 4, 5 kali nanti. Lepas tu bila kencing keluar sikit saja. Okey. Waalaikumsalam Tuan Zen. Tuan Azwan, berapa lama tempoh masa boleh simpan daging dalam peti ais? Kalau kita simpan dalam freezer, dia boleh simpan lama, tak ada masalah. Daging ni tak ada masalah, dia boleh simpan lama. Kalau simpan dalam freezer kalau simpan dalam freezer, lama boleh simpan, berbulan boleh simpan, tak ada masalah, tak rosak kalau simpan dalam freezer ni. Saya semakin kuat, alhamdulillah. Okey. Tuan, berapa lama dia simpan lama tak ada masalah. Dia simpan lama. Orang setiap buat dry age daging pun okey saja, makan cuma buruk kat luar tu, potong luar makan dalam Okey, kalau minum air teh betul ke jadi kembung? Minum air teh betul ke jadi kembung? Air teh takut dia punya sifat yang buang air tu lah, dia irritate kita yang usus kecil. Kalau nak minum air teh, kena buat TO kan, ambil lepas makan, insya-Allah okey. Ambil lepas makan, lepas makan, minum TO, letak gula, pastikan letak gula sekali, bagi manis, bagi sedap makan. Minum okey. Nak kata apa, saya dah boleh kontrol. Okey. Untuk kontrol apa tu Tuan Zen? Cerita sikit pengalaman Tuan Zen, kongsikan pengalaman dengan semua orang kat sini. Okey, kalau Tuan Azwan, betul ke daging lambat hadam? Tak, daging antara benda yang paling cepat hadam sekali. Sebab proses penghadaman daging dia mostly berlaku dekat kita punya perut. Okey. Contoh bila kita makan, kunyah, dia jadi protein cepat hadam masuk saja. Pepsinogen dengan pepsin tu akan proses kita punya daging, pop. Habis saja dia lepas dekat bawah tu. Sekali lagi dekat kita punya pankreas pula, hasilkan untuk protease. Sekali lagi tembak, consider dah habis. Dia habis pada peringkat permulaan usus kecil. Kalau kita makan sayur pula, proses penghadaman dia berlaku dekat kita punya usus kecil dengan usus besar. Dia paling ambil masa paling lama untuk hadam. Okey, so kita tahu orang kata makan daging ni lambat hadam. Bermaksud lambat hadam ni adalah proses daging dekat kita punya perut tu dia ambil masa sikit. Itu saja. Tapi kena faham juga dia punya benefit. Benefit dia akan meningkatkan kita punya kepekatan asid perut, yang mana akan trigger kita punya gastrophage, kita punya intestinal phase, proses penghadaman kita supaya dekat kita yang usus kecil tu lebih proper, lebih complete. Okey, penghadaman kita terbahagi kepada 3 secara general lah. Kita punya proses penghadaman. Satu, cephalic. Cephalic ni daripada kita punya trigger penghasilan air liok jadi banyak, dia merelaxkan kita punya tekak untuk nak menelan makanan, yang tu kita panggil cephalic phase. Gastrophase dekat kita punya perut pula. Gastrophase ni penting kita acidify kita punya perut secara proper untuk kita dapat intestinal phase, fasa usus kita berfungsi dengan normal, yang mana kita akan boleh dapat ni dengan makan protein. Kalau kita makan sayur, beza dia memang turun cepat. Dia turun cepat ke usus kecil. Tapi kalau kita tak acidify kita punya perut dengan proper, dengan pengambilan protein, kita boleh tengok kita punya makanan tu tak hadam, dia akan keluar balik cebisan-cebisan sayur. Kalau kita combine makan sayur dan daging, insya-Allah kita tak nampak cebisan sayur kat luar tu. Tapi kalau ada yang makan daging, keluar balik daging, berak keluar daging balik, bermaksud dia ada ambil proton pump inhibitor, ataupun dia ambil sekali pikat potassium competitive acid blocker. Yang dua benda ni akan suppress
dia punya penghasilan perut, memberhentikan penghasilan isi perut, menyebabkan protein tak boleh ditukar, pepsinogen tak boleh ditukarkan pada pepsin, kita tak boleh digest daging tu akan keluar balik rupa yang sama juga macam kita telan, dan juga sayur tu haram takkan dihadam langsung. Kita boleh tengok sayur tu keluar sebiji balik. Sebab tu kita tak galakkan untuk amalkan pengambilan PPI, omeprazole, pantoprazole, apa lagi, Nexium, Geneton dan juga Vandaprozen, iaitu potassium competitive acid blocker. No? Okey. Oh, dia Cik Wan jaga. Okey. So untuk soalan untuk Kak Zakia. Okey, untuk Cik Ayu pula. Tuan, lepas surgery buang empedu, doktor tak kasih makan berminyak. Perlu elak makan berminyak ke? Tak, macam ni. Okey. Dia senang saja. Kalau dia buang empedu, bermaksud kita masih ada kebolehan untuk nak digest lemak. Masih ada. Cuma dia punya kebolehan tu rendah tak banyak, sebab kita punya, bila kita hilang kantung empedu tu, puding empedu tu, kita tak boleh nak concentrate kita punya jus empedu tu. Bermaksud jus empedu kita tu dia akan keluar trickle dekat kita punya usus kecil tu secara direct. Dia menitik. Perlu makan lemak juga. Dan kalau untuk orang ada masalah buang empedu, untuk orang yang dah buang empedu, masalah yang akan berlaku adalah dia akan kehilangan kebolehan untuk menyerap vitamin D seproper. Sebab tu kita suplemen dengan vitamin D. Lepas tu dan juga vitamin B sekali. Nah, ingat dua benda ni, kalau untuk orang dah buang empedu, dua benda ni sangat penting. Makan ambil sekali. Okey. Lepas tu, lupa. Tips dia satu lagi, adjust makan lemak ni dengan kita punya najis. Kalau najis kita warna kuning. Okey, warna kuning bermaksud warna kuning ataupun pucat, color grey. Bermaksud kita dah terlebih makan lemak. So, kita kurangkan lemak. Itu saja. Kita kurangkan jumlah lemak kita telan. Sampai najis kita color warna koko balik. Okey, bermaksud okey dah, cantik dah. Maksudnya jumlah lemak aku boleh makan banyak tu saja. Adjust ikut kita yang najis. Jangan lupa untuk ambil vitamin D, Real Happy D dan juga Real B. Dua benda ni penting. Happy D ni nak habis stok dan nak masuk pre-order. So yang mana apa tak mau ni, ingat ada berapa tak banyak dah. Happy D ni tak lama lagi masuk pre-order. Okey. So kita tengok, okey. Betul ke kalau orang darah O tak boleh makan ikan keli? Boleh tak ada masalah, makan dah. Makan biar, tak ada masalah pun. Boleh je, makan, boleh je. Okey, Assalamualaikum, saya bukan doktor, saya Tok Bomo saja. Okey, baik. So untuk sagi kan, lepas ni saya akan bawa keluar untuk pengumuman mengenai MBB Diet Center. Datang untuk consultation awal ni RM89 saja selama 45 minit. Saya akan bagi semua sekali report dan juga plan tindakan apa yang perlu dibuat. Orang kata susah nak cari bab ni susah nak cari betul, susah nak cari. So ambillah kesempatan ni, ataulah untuk MBB Diet Center letak di Soho Suite KLCC. So datang. So kalau ada keperluan untuk kita buat ujian, untuk nak buat blood test, nak buat, ataupun yang risau akan ada masalah jantung ke tak kan, rasa sakit dada ni kan, rasa dada mencucuk belah kiri, rasa sakit dada, ketak nada, tak boleh nafas, lepas tu lenguh tengkok sampai ke kiri kan, duk takut untuk masalah jantung, hari-hari duk fikir benda tu kan, datang saja MBB Diet Center, kita buat test yang spesifik untuk kita menghilangkan segala kerisauan ni. Supaya taklah kita duk memikir lepas tu duk lari pergi emergency.
Tengah-tengah malam sekali, rasa ni, aku sakit jantung dah. Aku lari pergi emergency. Kita buang masa kita buang masa. Ujian tu ambil darah untuk test ke? Ya, betul, kita ambil darah untuk test sebab kita bekerjasama dengan dengan KS Sky Clinic, Dr. Roland. Dr. Roland yang akan uruskan untuk berapa kosnya Cik Wan? RM89 sahaja untuk datang kos consultation, RM89 sahaja. Untuk kos test apa semua tu tak apa, kita boleh bincang. Kita akan bincang untuk cari yang berpatutan. Sebab saya percaya ada neraka khas untuk doktor-doktor yang charge patient dia buat test bukan-bukan. Sebab tu kita tak buat test bukan-bukan. Tuhan buat siap neraka dia dah. Okey, lemak dengan okey, untuk Cik Ayu. Soalan makan daging. Sekarang macam perut kram, macam di spin, semua senang. Sebab masalah leaky gut. Leaky gut ni membenarkan protein separata Adam masuk, trigger kita punya immune system, menghasilkan lebihan histamin. Histamin ni sifat dia boleh mengecutkan tisu lembut, terutamanya di kawasan abdomen, menyebabkan rasa macam mencucuk dan cramping. So cara untuk selesaikan masalah ni, ambil cetirizine, ubat antihistamin dan juga buscopan. Telan dua tu dalam masa sejam hilang. Lepas tu introduce daging tu slow lah dalam diet. Kena introduce juga tapi secara sedikit lama-lama lah. Macam tu cara dia, Cik Ayu nah. Ingat kalau kram perut sebab makan daging, ambil cetirizine dan juga buscopan, buscopan. Ini boleh beli kat farmasi, berapa sen saja. Buscopan dengan cetirizine, cetirizine, cetirizine. Cakap macam tu pun cukup. Buscopan dengan cetirizine. Tapi pada yang sama amal juga A5 Plus sebab kita nak merawat masalah leaky gut tu. Kalau tak lama, ya ubat sesama, betul. Yes, kita prefer cetirizine sebab dia cepat. Kalau nak lambat tapi long lasting, ambil Loratadine. Loratadine pun ubat sesama juga. Dia ubat sesama sebab dia ubat antihistamin. Okey. Bos, jika makan lemak dengan lebih lama, bolehkah membantu memperbaiki kualiti empedu? Tak juga nak kata memperbaiki kualiti empedu. Cuma lemak dengan lebih lama. Okey, sila untuk Tuan Lokman. Betul. Kuantiti lemak kita ambil, setiap minggu kita ada lemak, tak perlu banyak pun, sedikit saja cukup untuk kita trigger kita punya empedu tu supaya dia pump keluar. Ini boleh mencegah daripada berlakunya masalah batu empedu. Batu empedu berlaku apabila kita punya empedu tu tak kurang function sebab kita takut makan lemak ke apa semua, so dia duduk kerah macam tu sajalah. Dan batu ni dia bermula sebab jus empedu ni daripada kolesterol, dia boleh crystallize. Slow dia jadi macam kecil. Lepas tu dia start jadi sludge. Bila start jadi sludge, lepas tu dia start jadi pasir. Bila start jadi pasir, dia start jadi batu. Lepas tu batu tu makin lama makin besar. Bila dah besar sangat, jangan duk buat untuk gallbladder flush pula. Kalau buat gallbladder flush, kot batu tu tersangkut dekat kita punya pankreas ataupun hati, jahanam lagi sakit. Okay. Dia ada size dia yang boleh buat gallbladder flush. Saya ada buat e-book, tak salah saya, bab ni. Cuba tengok dekat MBB Shop. Ada kot. Okey. Tuan, daging dan daging kotak apa beza yang baik? Okey. Dia macam ni. Okey, untuk Cik Mount 2901. Okey, minta tag live ni semua kasih likes kat saya. Kalau ada kali kasih like rose sikit. Okey, baik. Daging kot, imagine macam ni. Thank you very much. Okay, imagine macam ni, mudah saja. Kalau daging dekat pasaran kita ni biasa ni saja pun dah jadi mahal. Sebab apa? Bila daging kita import dari luar, dia jadi murah. Padahal daging kotak ni kita import daripada luar, kena naik kapal datang ke Malaysia ni, tiba-tiba daging tu lebih murah pada daging kat sini. Logik dia dekat mana? Logik dia dekat dia punya cara lembu tu dijaga,
Dan juga cara lembu tu dijaga. Lembu tu makan apa? Thank you very much Pohana. Lembu tu makan pellet antibiotik. Kalau dia makan pellet antibiotik, maksud dia akan trace amount of antibiotik dalam dia punya meat. Okay, so tu satu. Kualiti makan dia, tempat tinggal dia macam mana. Lembu tu stres tak stres? Kalau lembu stres, memang kualiti daging dia drop. Memang drop. Kita makan binatang sakit dan kita expect dia, macam tu saya kata, kita makan binatang sakit dengan harapan kita nak jadi sihat. Dia benda tak logik. Benda tak logik. Kita kena makan binatang sihat, baru kita boleh jadi sihat. Kalau kita makan binatang sakit, expect kita jadi sakit lah. Itu logik dia dekat situ. So daging kotak ni, dia sedang kata adalah binatang yang sakit, yang sebelum dia mati kena sakit jantung ke apa semua, dia sembelih dia dulu, lepas tu transform lah. Jadi daging kotak ni hantar kat kita. So kita pun makan. Dan daging kotak ni juga, dia tahu perception manusia, terutama dekat Malaysia ni, dia kata lemak ni satu benda yang tak elok. So dia pun ada satu chemical solution ni yang untuk buang lemak ni. Dia mencairkan lemak tu daripada daging tu sendiri, supaya dia nampak macam daging tu memang daging solid, tak ada lemak langsung. Dia kata benda tu, kat orang Malaysia ni nampak, sihat ni, tak ada lemak ni, boleh makan ni, bagus ni. Banyak benda kat situ. So daging kotak ni satu benda yang sangat-sangat tak sihat lah nak makan. Dan kita pun tak tahu. Thank you very much Anali, thank you very much. Okay, dan kita tak tahu apa daging ni, apa betul-betul daging lah. Saya ikut dia campur sekali daging kangaroo ke, daging apa kan. Kita tak tahu. Kan ada masalah itu, ada apa kartel daging ni campur berbagai jenis daging jadi daging kotak ni. Daging kotak kebanyakan kerbau. Kerbau dia tak ada masalah, tapi kualiti binatang yang kita makan tu. Kalau binatang tu sihat, kita makan insya-Allah okey. Tapi kalau kualiti binatang tu kita makan binatang sakit, insya-Allah jahanam. Contoh kita makan ayam daging ni, ayam bandar ni, binatang confirm tak sihat. Kita makan, kita boleh expect untuk sakit. Kita makan confirm kita boleh expect untuk sakit punya. Contoh telur grade, telur antibiotik kita makan, confirm kita expect jadi sakit, sebab telur antibiotik ni dia kacau kita punya gut microbiome. So benda-benda macam tu kita kena ambil tahu. Itu je lah, itu je. So kita tengok soalan lagi. Asal tak ada soalan dah. Kita banyak pergi tempat lain ni. Tuan, kalau makan lemak tiap-tiap hari baik untuk kesihatan, insya-Allah baik, tak ada masalah. Tapi kalau macam untuk olive oil kan, orang kata makan ni kena makan olive oil. Olive oil, saya fikir macam ni ya. Untuk dia based on kita punya genetik. Kalau kita makan makanan yang bukan kita punya nenek moyang tak makan, contoh macam olive oil ni kan, dia tak apa nak okey sebenarnya, tak apa nak okey, tapi boleh lah nak makan dia. Tapi kalau olive oil ni setakat, kalau jangan ditelan macam tu, dia tak boleh, sebab logik dia sedang untuk kita punya proper digestion, kita kena trigger kita punya cephalic phase. Tanpa cephalic phase, kita tak boleh kita trigger kita punya gastrophase. Gastrophase ni fasa kita punya perut. Kalau kita tak boleh trigger kita punya gastrophase, kita tak dapat kita punya intestinal phase, iaitu fasa kita punya usus. Olive oil, kalau kita telan macam tu sahaja, waktu pagi perut kita tak bersedia apa semua, air liur pun kering, kita telan macam tu saja, dia jadi melugai lah. Itu je, dia jadi melugai. Dia jadi melugai. Lepas tu dia nak jadi muat. Dia nak jadi buat, lepas tu kita makan, dia nak muntah. So tak proper lah macam tu. Kalau nak makan untuk olive oil, kita tabur atas lauk kita, tabur atas kita buat ayam bakar kan, daging bakar kan, kita tabur sikit olive oil. Itu okey. Macam tu cara lah. Itu memang best lah. Ataupun tabur atas kita punya sayur. Itu tak ada masalah. Itu memang okey sangat. Cara makan olive oil macam tu. Orang Arab ke ataupun orang Itali pun makan olive oil macam tu. Dia buat telan tu macam tu tak. Dia tabur atas makan. So kita buat macam tu lah. Dia bantu kita punya digestion. Okay, so kita tengok. Tuan, kalau makan antara ayam dan ikan, antara ayam dan ikan mana lagi okey? Saya prefer kalau ayam kampung. Kalau ikan makan dah. Ikan
ikan macam ikan laut ni makan lah, tak ada masalah pun, makan je. Tapi kalau macam ayam dengan ikan, kalau ayam kampung saya makan ayam kampung. Kalau tak ada ayam kampung, makan ikan lagi better. Tapi kalau sekali-sekala nak makan ayam bandar ni okey je, tak ada masalah pun. Okey. Kalau macam hati dan limpa tu boleh makan tak? Hati dan limpa dia organ dalaman. Organ dalaman ni tempat kita proses toksin, terutamanya hati. Kita makan benda toksin lah yang tak sesuai sebenarnya untuk manusia makan. So jangan makan. Organ dalaman ni saya tak suggest untuk makan. Walaupun orang kata dia tinggi dengan iron apa semua kan, kita tak ada keperluan pun nak makan. Kita bukan boleh digest banyak iron pun kalau kita telah banyak iron. Contoh kalau kita ambil suplemen zat besi, jadi sebelit. Contoh macam kita ambil Sangobion, Iberat kan, suplemen zat besi, sebelit. So tak payahlah makan untuk organ dalaman ni ya. Organ dalaman dia memang kaya dengan zat-zat besi, mineral ni, tapi dia akan jadi sebelit. Nak terang makan VCO, virgin coconut oil. Sedap dari olive oil, dah betul. Lagi sedap. Virgin coconut oil kita boleh diterima akal lagi makan sebab dia sedap. Yang penting dia kena sedap. Okey. Terima kasih sesama. Okey. Tu ayam pencen pula consider ayam bandar. Ayam pencen kita tak consider sebagai ayam bandar sebab dia hidup lama. Kita tak consider pun sebagai ayam bandar. Tapi tengok juga kalau kehidupan dia jenis sedentary, dia tak boleh pergi mana, duduk satu tempat macam tu kan, bertelur saja sepanjang hidup dah. Itu kita tak makan lah sebab binatang tu dia tak menjalani kehidupan sebagai seekor ayam. So kita tak makan. Kita makan binatang macam ayam, kita tahu dia boleh terbang, dia boleh berlari. Kita makan macam tu okey lah, tak ada masalah pun. Taklah saya kata tak boleh makan langsung. Untuk ayam bandar ni makan tu makan lah, tapi jangan kita jadikan sebagai rutin harian makan ayam yang tak apa nak sihat ni. Itu saja. Okey, baik. So saya dapat pendapat dah. So untuk mengenai untuk servis dekat MB Diet Center, sehari saya akan blast dekat group, blast dekat group, blast dekat Facebook, blast dekat Telegram sekali. Saya tekankan kat sini, jangan takut dengan kos dia. Kos dia awal-awal tu RM89 saja. Kos untuk consultation fees yang mana mudah untuk saya tengok secara depan-depan dan saya bagi plan karang. Saya akan explain dekat papan whiteboard tu, explain sampai faham dulu. Lepas tu saya akan provide report. Lepas tu saya kata okey, ni ada ujian yang perlu dibuat untuk memastikan lepas ni kita tak memikir dah. MBB Diet Center, dia punya motto adalah kerisauan anda berakhir di sini. Masuk saja MBB Diet Center tu, kita nak eliminate semua risau ni. Kita tak mau bagi ada stres emosi dah. Kita tak mau kita memikir aku ada kanser ke, aku ada masalah jantung ke, aku dah buat ECG banyak kali aku dah buat dah blood test, tapi doktor kata semua okey, tak ada masalah. Aku ni risau ni, aku tahu aku sakit, tapi doktor pun tak boleh nak explain. Doktor lah kali hantar aku pergi dekat orang tempat sakit jiwa saya kan. So benda tu dia duk main kepala otak ni, aku sakit jantung ni, rasanya memang confirm aku sakit jantung. Okey, tak apa. Datang Diet Center, saya akan explain satu persatu sampai semua orang faham dulu, dan saya akan berkata okey, nak confirmkan benda ni, okey, ni test dia. Buat saja test tu, balik senang hati terus. Tak payah duk memikir dah aku ada sakit jantung ke apa, sebab kita eliminate dia punya possibility supaya kita punya kerisauan habis, settle dekat situ. Kat mana tuan? Office di MBB Diet Center terletak di Soho Suite KLCC. Boleh Google MBB Diet Center. MBB Diet Center. Tuan, tour lah Diet Center, insya-Allah kita akan buat tour. Dia kecil saja, office tu kecil saja. Tunggu sat coffee table dengan lampu 2-3 benda sampai saya pasang, bagi siap boleh lagi cantik. So datang saja, buat appointment dengan dietetic masing-masing. Harga dia RM89 saja. Kita set masa, datang.
Saya akan habiskan 45 minit. Habis saja Pak tu saya akan bagi report sekali. Dan datang situ kita akan jamu sekali kopi dan coklat dan juga cookies MBB. Bagi orang seronok lagi. Baik. Untuk ebook mengenai topik ni kita tak banyak sentuh sangat. Saya akan keluarkan satgi selepas saya upload dekat YouTube. Saya akan bagi sekali ebook download dan baca dah. Baik, itu sahaja semua. Tour pergi setiap negeri. Tengoklah masa tak ada Tuan Zali, sebab saya banyak habis masa saya jawab soalan. Itu je. Ni habis masa dengan diet center pula lepas ni. Cookies MBB. Ya, ada cookies MBB ada. Kita ada flavor coklat, ada coklat almond, ada butterscotch. Ada semua saya jangan promote saja. Baik, itu sahaja semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di MBB Diet Center. Saya ada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu di sana. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.